Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, para jemaah sekalian, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kita memanjatkan kesyukuran kita kehadratnya kerana telah memberikan kita kesihatan, memberikan kita kekuatan dan taufik untuk melalui bulan Ramadan yang baru sahaja berlalu. Dan tidak lupa juga untuk kita memanjatkan kesyukurannya kerana telah menemukan kita dengan bulan Syawal pada tahun ini. Para jemaah sekalian, pada bulan Syawal ini terdapat satu amalan yang disunnahkan, yang sangat-sangat digalakkan oleh Nabi SAW. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari fima rawahu, seperti mana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, yang berbunyi man sama Ramadan, bahawa Nabi SAW bersabda man sama Ramadan wa atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri, yang bermaksud barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dan mengikutinya dengan 6 hari daripada bulan Syawal, maka baginya seperti puasa selama setahun. Hadis ini jelas menunjukkan dan menganjurkan kita semua untuk selepas kita selesai daripada bulan Ramadan, kita mengikutinya terus dengan dengan puasa 6 di bulan Syawal. Antara kelebihan-kelebihan yang kita boleh dapat daripada puasa 6 ini dijelaskan dalam hadis tersebut. Kita seakan-akan akan mendapat kasiyamid dahri, mendapat puasa seluruh tahun. Ada ulama yang menafsirkan ini, mengatakan bahawa di dalam hadis ada sambungannya dalam hadis tersebut, bahawa ganjaran kita, amalan kita didarab, kita dimultiplied sebanyak 10 kali. Jadi bila kita puasa bulan Ramadan selama 30 hari diikuti dengan bulan Syawal selama 6 hari, bila kita lihat daripada perspektif begitu, kita darab, kita multiply dengan 10, kita dapat 360 hari. Seakan-akan puasa satu tahun dengan lengkap. Maka puasa 6 ini merupakan pelengkap bagi puasa-puasa kita di dalam bulan Ramadan. Seperti mana kita boleh lihat analoginya seperti solat-solat fardu kita dengan solat-solat nafilah. Ketika kita solat fardu, tidak ada, kerana di dalam solat fardu kita pasti akan ada kekurangan-kekurangan. Itu adalah satu perkara yang kita tak mampu lari. Apatah lagi dalam puasa-puasa kita di bulan Ramadan, pasti ada masa-masa yang mungkin kita terlepas, kata-kata kita tidak terjaga, mata kita, telinga kita terdengar perkara-perkara yang tidak patut, ataupun hati kita terlintas di dalamnya niat-niat atau perkara-perkara yang tidak patut. Maka puasa kita mungkin dikurangkan, atau mungkin kelengkapannya dikurangkan, tidak begitu lengkap, disebabkan kekurangan-kekurangan sebegini yang kita sebagai manusia terlepas pandang. Maka datangnya puasa 6 ini adalah untuk melengkapkan dan menyempurnakan, menutup kecacatan-kecacatan atau kekurangan-kekurangan tersebut. Seperti juga di dalam solat fardu kita, di mana solat qabliyah dan solat ba'diyah kita akan menutupi segala kekurangan-kekurangan yang terdapat di dalam solat fardu kita itu sendiri. Begitu juga para jemaah sekalian dengan bulan Sya'ban. Maka bulan Sya'ban itu diibaratkan sebagai qabliyah, dan dan puasa 6. Maksud saya puasa di bulan Sya'ban. Puasa kita di bulan Sya'ban dianggap sebagai qabliyah, dan puasa kita di bulan Syawal dianggap sebagai ba'diyah untuk Ramadan kita. Seterusnya, para pendengar sekalian, puasa 6 ini adalah tanda di mana amalan-amalan kita di bulan Ramadan diterima.
Berkata Ibn Rajab rahimahullah, min alamati ta'ah, min alamah qubuli ta'ah, at-ta'atu ba'daha, yang bermaksud di antara alamat-alamat terimanya sesuatu ketaatan yang dilakukan, sesuatu amalan yang dilakukan dengan ketaatan adalah ketaatan selepasnya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan taufiknya dan hidayahnya kepada hamba tersebut untuk melakukan amalan ketaatan selepas bulan Ramadan. Ini adalah kelebihan puasa 6 di bulan Syawal, di mana sejurus selepas kita selesai bulan Ramadan, kita menyambut Hari Raya Aidilfitri pada 1 Syawal, di mana diharamkan untuk kita berpuasa, dan pada hari kedua Syawal kita teruskan dengan amalan kita dengan puasa kita, puasa 6 kita. Kerana mungkin ada yang bertanya, kenapa perlu kita puasa 6 lagi? Kita dah puasa selama 30 hari di bulan Ramadan. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala atau Nabi SAW menganjurkan atau nak kita puasa lagi 6 hari, nak tambah lagi 6 hari? Cukuplah 30 hari. Tetapi di sini kita harus memahami bahawa cara pemikiran kita, mindset kita sebagai seorang Islam, di mana jika seseorang Muslim itu niatnya suci, hatinya suci, dia akan sentiasa mahu melakukan ketaatan. Maka sebab itu Allah SWT datangkan dengan ketaatan ini, puasa 6 ini, di mana selepas sahaja selesai puasa Ramadan, kita boleh terus start puasa 6, ada sunnahnya yang dianjurkan, kita akan mendapat pahala. Dan di sini saya juga ingin mengingatkan para jemaah sekalian bahawa kita tidak bergantung kepada banyaknya amalan-amalan kita, kepada figures. Dalam Islam kita tidak bergantung kepada amalan kita mengikut berapa banyak kita puasa, contohnya berapa banyak hari yang kita puasa sepanjang tahun, solat-solat kita, bacaan Al-Quran kita, tetapi ia bergantung kepada kualiti, bergantung kepada kualiti amalan-amalan kita, bergantung kepada niat kita, kesucian, keikhlasan niat kita melakukan perkara tersebut. Kerana Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu tidaklah menjadi seorang yang begitu disayangi, seorang yang begitu dipandang tinggi di dalam Islam oleh Nabi SAW sendiri, sangat dekat kepada Nabi, bukan kerana amalan-amalannya yang banyak, bukan kerana bukan Sayyidina Abu Bakar itu berpuasa seluruh tahun atau solat seluruh waktu, akan tetapi dia mendapat ganjaran gelaran sebagai As-Siddiq, sebagai teman sahabat Nabi SAW adalah kerana cintanya terhadap Nabi SAW. Maka apa sahaja amalan yang kita lakukan, walaupun sedikit, walaupun sedikit, akan tetapi apabila niatnya ikhlas, niatnya suci, maka ia akan diberi ganjaran yang sebanyak-banyaknya, insya-Allah. Seterusnya, para pendengar sekalian, bagaimana kita melakukan atau melaksanakan puasa 6 ini? Kita melakukannya pertama sekali, mudah sekali, di mana kita mulakan segala perkara dengan niat. Jadi niat puasa 6 ini sama dengan niat kita di bulan Ramadan. Kita perlu sahaja niat kita hanya sekadar sahaja aku berpuasa pada esok hari di bulan Syawal kerana Allah Ta'ala. Cukup sekadar sebegitu. Di hati cukup boleh, nak lafazkan pun boleh. Dan bulan puasa 6 di bulan Syawal ini termasuk juga dalam amalan-amalan puasa sunnah, di mana kita boleh untuk meniatkannya, melafazkan atau menjatuh niat kita pada hari tersebut. Jadi contohnya malam tu kita tak ada niat nak puasa 6, akan tetapi bila kita bangun pagi, dah lepas subuh atau sebelum zuhur, kita belum makan, kita belum minum, atau kita belum melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa, maka kita boleh niat puasa 6 pada waktu itu, walaupun
selepas waktu subuh. Jadi boleh saja niat pada hari tersebut, sahaja aku niat berpuasa pada hari ini di bulan Syawal kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini para jemaah sekalian ada soalan yang bertanya, bagaimana jika kita mempunyai puasa yang kita harus qada di bulan Ramadan kita yang baru sahaja berlalu. Jadi mana satu yang kita harus kedepankan dahulu? Di sini yang afdal adalah kita dahulukan qada kita, kerana qada itu dikira sebagai wajib dan hutang kita, tuntutan kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Dainullahi ahaqqu an yuqda. Hutang Allah itu lebih berhak untuk kita menunaikannya. Jadi yang paling baik adalah kita selesaikan qada kita, kerana itu adalah kesempurnaan. Kita nak sempurnakan puasa-puasa kita, bulan Ramadan kita qada apa yang terlepas di dalam bulan Ramadan, kemudiannya baru kita melanjutkannya dengan puasa 6 di bulan Syawal. Akan tetapi tidak ada sebarang masalah jika kita ingin mendahulukan puasa 6 kita. Tidak ada sebarang masalah atas apa-apa sebab untuk kita mendahulukan puasa 6. Jadi kerana puasa 6 itu hanya dilakukan di bulan Syawal. Jadi kita boleh terus kejar puasa 6 kita dahulu, dan manakala puasa qada kita boleh melakukannya selepas bulan Syawal. Selepas bulan Syawal sampailah Ramadan yang pada tahun akan datang. Tapi kita kena niatlah, bila kita nak puasa Syawal tu, kita niat bahawa kita memang nak selesaikan puasa qada kita pada kemudian hari. Bagaimana pula apabila bolehkah kita jamak puasa kita jamak antara puasa wajib yang kita qada dan juga puasa sunnah 6 ini? Di sini di kalangan ulama mazhab Syafi'iyah mengatakan bahawa boleh untuk kita satukan. Di sini mereka berdasarkan umum lafaz di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari tadi, man sama Ramadan wa atba'ahu sittan min Syawal, di mana umum lafaz hadis tersebut mengatakan bahawa siapa yang selesai berpuasa di bulan Ramadan kemudiannya mengikutinya dengan 6 hari di bulan Syawal, maka tidak ada pengkhususan di sini bahawa tidak ada pembezaan antara puasa sunnah dan puasa wajib di bulan Syawal. Jadi mereka berpendapat bahawa apabila kita qada wajib puasa Ramadan kita di bulan Syawal, itu juga dikira sebagai puasa di hari satu hari kita puasa di bulan Syawal. Wallahu ta'ala alam. Tetapi of course yang terbaik, yang lebih baik, yang afdal adalah untuk kita separate. Di sini juga mereka mengkiaskannya dengan solat sunat tahiyatul masjid. Apabila kita masuk masjid, sunat untuk kita solat tahiyat sebelum kita duduk. Jadi apabila kita masuk masjid, kemudian kita terus solat fardu contoh, atau kita solat sunat lain contohnya nafilah, maka ulama mazhab Syafi'iyah berpendapat bahawa ganjaran solat tahiyatul masjid tetap kita dapat di atas kerana keumuman solat tahiyatul masjid itu, di mana solat walaupun kita solat fardu, walaupun kita solat sunat, kita tetap dapat ganjaran amalan solat tahiyatul masjid. Begitu juga dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Wallahu ta'ala a'lam. Sebagai akhir kata kepada para pendengar sekalian, untuk saya mengajak para pendengar sekalian untuk sama-sama kita mengejar melaksanakan puasa 6 di bulan Syawal ini, mengejar peluang keemasan ini, kerana ganjarannya seakan-akan kita berpuasa sepanjang tahun.
Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala amalan-amalan kita, amalan-amalan ketaatan kita di bulan sepanjang bulan Ramadan dan juga di dalam bulan Syawal ini, puasa 6 kita. InsyaAllah semoga kita diberikan kekuatan dan kesihatan untuk meneruskan ketaatan kita. Di kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin, minal a'idin wal faizin wal maqbulin, itaqabbalallahu binna wa minkum salihal a'mal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.